Dan satu lagi, siapa ibu-ibu ada suami, ada anak tak dengar kata, baca doa ini. U'izu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Untuk anak-anak kita, kemudian tiup dekat air ataupun nasi. U'izu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela. Untuk anak-anak kita baca dekat nasi tu. Dan tambah surah Yusuf ayat keempat. Iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapakku, aku melihat ahada asyara 11 matahari, bulan dan bintang li sajidin, pantuh perintahku. Sajidin ulang 3 kali. Kemudian baca dekat nasi, tiup. Sajidin, sajidin, niat lembutlah hati anakku ya Allah, suamiku atau isteriku, tiup. InsyaAllah bacalah selalu, akan lembut hati suami dan anak kita. Tapi kalau kakak baca tak lembut juga, kakak pegang nasi tu boh atas kepala dia. InsyaAllah dengan nasi-nasi dengan kepala lembut terus tuan-tuan. Ni sebagai seorang ibu nak jadi keluarga sakinah. Dan keluarga sakinah ini bila dah ada ibu dan ayah, ingat dia ada pasangan suami isteri. Bagaimana nak bentuk pasangan suami dan isteri? Suami, kata psikologi, pertama, komunikasi mesti berkesan. Komunikasi mesti berkesan. Bercakap benda yang penting untuk keluarga. Dan bila bercakap mesti ada humor. Tahu tak humor? Jangan strict sangat. Pergi kedai, beli nasi, balik, abang sihat ke? Tak sihat? Tak ada apa nak buat? Jangan macam patung. Ada humor juga, unsur humor. Sebab apa? Baru keluarga tu akan rasa kehidupannya ada suami, ada ayah. Jangan orang utara kata cengeng, tahu cengeng? Jangan cengeng sangat bang. Sebab tu komunikasi berkesan. Sebab orang lelaki mengikut psikologi, dia bercakap satu hari 7,000 aja. Kalau dia tak cakap betul-betul komunikasi berkesan, rumah tangga takkan bahagia. 7,000, orang lelaki 7,000 perkataan. Sebab tu kalau tuan-tuan dah bercakap sampai malam, habis 7,000, balik nanti isteri tanya, tahu tak dia jawab apa? Bang, makan bang. Sebab habis dah 7,000. Bang, pergi beli gula. Tuan-tuan tengok lagi, kakak cuba tengok. Kalau dia jawab, dia lah tu, dah habis dah. Tapi orang perempuan 27,000 perkataan. Orang perempuan 27,000. Sebab tu dia cakap banyak. Sebab tu saya ceramah di depan tu, mereka duduk ceramah di belakang, nampak? Mereka duduk kutuk saya, aku ajaknya ustaz, kena giliran kita dah. Ada kutuk saya, nampak tu? Sebab tak habis lagi, baru 26,000, tinggal 1,000 lagi. Apa nak kutuk saya? Tengok orang lelaki senyap semua. Orang lelaki hebat mengikut psikologi. Seorang suami yang hebat bukan saja dia ni bercakap yang penting dan ada humor, mesti pendengar yang baik. Orang lelaki susah pendengar yang baik. Saya psikologi tuan-tuan. Kami kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Kaunselor ialah pendengar yang baik. Bila orang datang jumpa masalah, "Ni ustaz, saya ada masalah." "Masalah apa? Boleh saya bantu?" Itu soalan pertama. Jadi dia akan cerita, "Saya bergaduh dengan suami saya. Macam mana saya nak buat?" Saya pendengar, kaunselor. Ya. "Ni kalau saya dah bergaduh ni, dia tampar saya. Saya nak tampar balik dah ustaz." Ya. "Ni ustaz ni saya tak tahu nak buat apa dah ustaz." Last sekali dia kata apa? "Ustaz, kalau macam tu dah habis 45 minit, saya kena baik dengan suami saya ke ustaz?" Saya pun ya. Dia selesai sendiri. Bukan saya menyelesai. Kaunselor bukan menyelesai. Macam tu seorang lelaki yang hebat, pendengar yang baik. Pendengar apa? Isteri akan bercakap 27,000 perkataan. Kalau dia tak cakap tuan-tuan, menunjukkan dua, sama ada nak mati ataupun tidur. Kalau dia bercakap tu kita dengar je. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu? Dia kan dia beritahu, "Abang ni kita balik dari letih lah abang, nak beli ikan kita." Ya! Senyap terus tuan-tuan. Sepatutnya pendengar yang baik. Wahai lelaki-lelaki yang dah berkahwin dan akan kahwin, nak jadi lelaki hebat, pendengar yang baik. Dengar aja. Anak bawa ni kertas soalan, "Ni periksa ni tak lului lah abah, macam mana?" Kita dengar tak? Tanya mak hang. Sepatutnya dengar dulu apa yang direntetkan oleh anak kita. Ya, abah faham. Tapi abah pun SPM tak lulus. Tanya mak.
Dengar dulu bang, kalau dengar menyelesaikan masalah rumah tangga. Kita tak ada dengar. Orang lelaki tak nak dengar bang, sebab orang perempuan dia akan cakap banyak, bukan menunjukkan dia cerewet. Orang perempuan cakap banyak, dia teliti. Bila teliti, kita tak teliti, menyebabkan kita seimbang. Orang lelaki mana teliti? Tak percaya kalau beli seluar spender orang lelaki dalam kotak, seluar spender orang perempuan dia letak terbentang-bentang. Sebab orang perempuan teliti, dia tengok, oh ada renda ya, oh dia tengok. Orang lelaki ada tak? Pergi ambil terus Polo XL, balik buka CS, tapi dia pakai juga, dia tarik sampai meri tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang lelaki dia tak teliti. Orang perempuan dia teliti, nak beli spender tu tengok ni, tapi dia beli tak? Dia tak beli. Dia kata, abang kita beli supermarket baru pula, aku cukup geram tuan-tuan satu. Ni nak raya ni tuan-tuan. Dia boleh round 5 jam tuan-tuan, teliti 5 jam. Balik dia sampai kat kereta, abang tak jumpa abang. Saya kata tak jumpa apa? Tu seluar spender tu tak jumpa. Dalam hatiku, spender macam-macam tu. Tapi kalau orang perempuan teliti, orang lelaki teliti, susah tuan-tuan. Susah. Orang lelaki tak teliti, orang perempuan teliti, dia seimbang. Tapi kalau orang perempuan tak teliti, orang lelaki tak teliti, mampus. Seluar spender dia ambil, ambil lah. Kita pun ambil juga. Tengok tertukar. Dia ambil yang lelaki, kita yang perempuan. Nak tukar malu, kita pakai juga. Spender orang perempuan dia kecil depan tu, terkeluar ke tepi perempuan tu. Sebab tu nak bagi tahu, orang perempuan teliti, kita tak teliti, rumah kita bahagia. Tu namanya kebahagiaan tuan-tuan. Ada tolak ansur. Ni cerita pasal rumah tangga ni. Orang kata merapu tak merapu juga. Kalau tak sebut tuan-tuan, kita tak nampak tuan-tuan. Saya psikologi. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, bila kita pergi shopping, tengok satu kedai, orang lelaki semua barang kena ada. Betul tak? Satu kedai semua kena ada. Topi, kepiah, serban semua kena ada. Ataupun topi, baju, seluar, semua stoken, semua ambil. Berapa? Orang perempuan satu barang 9 kedai. Dia pergi tengok, tak mau, sampai kedai ke-9 tak mau juga. Itu naluri seorang perempuan. Kita kena memahami. Sebab tu tuan-tuan, bila ada tolak ansur ini, kita boleh seimbang. Orang lelaki yang hebat tuan-tuan, dia pendengar. Orang perempuan yang hebat, servis terbaik. Wahai lelaki, kakak, suami kita tak akan cari lain kalau servis terbaik. Servis terbaik, bukan servis masuk lesek. Kita pergi restoran, kita pergi kat hotel macam mana? Tu dia letak kain kat sini tu. Encik, sila duduk encik. Dia tarik bangku, kita duduk. Kita pun tengok. Nak makan apa encik? Telur dadar. Telur dadar. Dia angkat telur dadar tu tak ada apa pun, tapi sedap. Sebab apa? Servis. Cuba isteri kita jadi pelayan hotel. Nak makan apa? Ambil ni ya. Balik kereta kan, nak kereta. Abang lapar nasi lah. Nasi apa? Tak tahu kak. Ni balik kerja letih dah tak? Sama-sama letih, tak suruh masak pula. Kita lihat kali, kau suka nak masak, tak masak pun tak apa. Tapi isteri kita masak tak? Isteri masak, tapi dia protes. Dia masuk dengan baju tak buka, buat nasi pom. Kita duduk dalam bilik, nak keluar takut ni senduk melayang. Tunggu lah kali masuk tandas, tunggulah tandas, duduk berak tunggu. Bini dah siap, bang siap, kawan tengah berak, tai naik balik. Sebab apa? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, servis terbaik. Kakak, bila suami makan, tolong tunggu, jangan biar dia makan seorang. Satu lagi servis terbaik, kadang-kadang kita akan orang lelaki kena sebut, kita di naik syekh. Orang tahu naik syekh? Kita naik syekh, dia kan bukan tentu masa. Kadang-kadang pukul 10 pagi dia naik syekh. Kita pegang-pegang, tak mau, ada wudu. Kita wudu, geramnya aku. Abang, kakak, jangan kira wudu itu. Kamu layan suami kamu, servis terbaik. Kamu dapat pahala di akhirat.
Ini kita orang lelaki dia tak kira, sebab orang lelaki dia tak ada menopause. Ada tak? Siapa sini dah menopause? Angkat tangan. Orang lelaki tak ada menopause. Tu duduk atas bangku tu. Kalau bagi hak baru dia bangun tu kan. Oh gelap abang kita. Nampak duduk atas bangku tuan-tuan. Tanya tengok. Nak tak? Ada seorang janda umur 46. Boleh dia kata. Jangan. Sebab orang lelaki dia tak ada menopause. Orang perempuan tuan-tuan dia menopause. Tapi menopause orang lelaki bila dia naik current, bang, kita kadang-kadang orang perempuan ni dia menolak, kita rasa hati tu. Jangan kata kakak umur 60, orang lelaki 60, 70, dia 120 pun. Sebab tu bila orang lelaki umur 120, orang perempuan tak boleh buka aurat depan dia. Tak boleh buka sebab 120 dia mampu lagi. Orang perempuan kalau 120 kita boleh pegang dia sebab dia memang tak ada nafsu dah. Jangan orang lelaki tak ada apa. Dia boleh orang utara kata celapak macam rimau. Sebab tu saya nak bagi tahu, wahai orang perempuan, sebis terbaik sentuh aja, jangan Allah bang wudu. Bang, layan suami dapat pahala seperti mana solat sunat. Layan suami, ya bang, ada wudu ke? Tak apa, satgi yang ambil lain. Seronok suami dia. Tuan-tuan, ni ada orang tuan-tuan ni nak ambil kunci tu. Nah bang, nah. Pegang. Jangan pegang. Batal wudu. Oh, kawan tu. Wahai kakak-kakak, jagalah suami. Servis terbaik. Servis terbaik. Dia tak akan dah cari lain. Tetap dia, walau Quran sebut sulasa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum ta'dilu fa wahidah. Kalau tak adil satu. Tapi kalau servis terbaik, tetap satu. Saya alhamdulillah tetap satu. Sebab saya menyahut seruan Perdana Menteri satu Malaysia. Tengok. Servis terbaik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, servis terbaik. Yang kedua, yang seterusnya apa? Seorang suami dan isteri mesti menerima kekurangan yang ada. Ingat, suami isteri ada kekurangan, bukan cukup semua. Kita ada kekurangan, isteri kita ada lebihan, maka kita cukup. Isteri kita ada kekurangan, kita ada lebihan, kena cukup. Sebab tu kita kelebihan orang lelaki boleh jadi imam. Orang lelaki imam, Allahu Akbar. Isteri kurang, dia kena jadi makmum. Sebab apa tuan-tuan? Bila macam tu, kita kena menerima kekurangan yang ada. Jangan duk belagak kita hebat. Kekurangan yang ada seorang isteri ni tuan-tuan, kita tak guna. Di antaranya apa? Orang lelaki dia cakap nada tinggi, tapi orang perempuan dia ada nada dia tuan-tuan, boleh mempengaruhi orang lain. Dia boleh buat nada suara. Kalau kita marah, hoi, marah. Orang perempuan kalau dia marah, abang, malulah. Oh, lemah kita. Cuba tengok kalau suami marah, buat nada rendah. Psikologi kata bila naik nada tinggi, kita nak pujuk buat nada rendah. Kalau suami marah, nada rendah. Ni masak belum? Belum lagi bang. Oh, lemah oh. Cuba try no. Ini masak belum? Masalah tuan-tuan. Ni gunakan kekurangan yang ada untuk harmonikan rumah tangga. Lagi apa? Jangan lupa dia kata, bila nak jadi keluarga bahagia, kena ada aktiviti bersama. Sebulan sekali ke, setahun sekali ada tempat berkelahan, pergi sekali. Kena ada tuan-tuan. Sebab anak akan tengok apa ayah buat. Kalaulah anak pegang cium tangan, kan, mak ayah dia, anak dia akan tengok. Kalau mak dia pegang ni tangan ayah dia, tangan ni tangan suami dia, cium pipi, anak akan tengok. Saya nak tanya adik, adik pergi sekolah, adik cium tangan mak ayah tak? Betul lah? Betul. Ayah mak cium tak pipi adik? Jangan bohong. Oh, dia gelak tu tak buat lah. Saya tanya, adik pergi sekolah, adik cium tangan mak ayah lah? Ataupun mak cium ayah? Mak cium ayah jadi ikut lain. Sebab tu tuan-tuan, ni kena ada ni contoh-contoh. Bila ada contoh tuan-tuan, anak akan ikut. Lagi apa tuan-tuan? Dia kata selain daripada tu tuan-tuan, tunjukkan teladan. Yang seterusnya, yang kelima, jangan lupa ibu dan ayah kena dekat diri dengan Allah. Kalau mak ayah semayang, anak akan semayang. Kalau anak mak ayah boleh baca Quran, anak boleh baca Quran.
Sebab tu kalau boleh lah, wahai keluarga-keluarga yang sakinah, jangan lupa kalau boleh hafallah suratul Mulk dalam hidup kita. Bagi keluarga kita ni boleh baca suratul Mulk ataupun dah hafallah suratul Mulk. Surah Mulk tu apa? Surah Taba. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bagi anak kita hafal, kita pun tolong kalau tak boleh hafal boleh baca. Sebab keluarga yang membaca Quran, rumah itu akan bercahaya, dipandang oleh malaikat di langit. Dan rumah itu berkat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila ada Quran, bila ada semayang berjamaah, bila ada tolak ansur suami isteri, bila orang kata ustaz, bahagia ustaz, isteri cantik, suami handsome. Bukan. Bahagia bila kita reda apa Tuhan bagi. Isteri tak cantik pun, kan? Masa kahwin ni 26, 36, 26. Katingu. Naik motor, saya ingatlah masa naik motor. Isteri saya di belakang. Sampai lampu merah saya laju. Saya buat macam ni. Isteri saya belakang. Oh, syok. Kan? Sekarang ni bila dah naik motosikal, tak belaga apa. Tak ada belaga dah. Tetapi saya tetap reda. Itu nama bahagia. Reda. Suami kita tak handsome pun, kalau tengok tuan-tuan, Allah, sama dengan apa orang panggil tu, periuk apa yang belakang tu, sama lah, hitam. Tetapi kakak reda, bahagia. Ada orang tak ada anak tapi dia reda, bahagia. Ada orang anak ramai. Ada seorang cikgu tuan-tuan, dia naik kancil, anak dia 9 orang, berhenti dekat restoran mamak, turun isteri dia, orang tak tengok, keluar anak pertama, kedua, ketiga, orang pakai kira 4, 5, 6, 9. Orang tanya cikgu, ramainya anak naik kancil, macam mana cikgu hidup? Dia kata, walaupun saya anak 9 orang, saya ada isteri, saya naik kancil, saya tak ada hutang ustaz. Saya tak ada hutang. Sebab apa? Sebab saya reda apa Tuhan bagi, walaupun gaji saya 1,500 ya. Saya bahagia ustaz. Sebab tu bahagia bukan rumah besar. Ada orang saya cerita rumah besar tuan-tuan, seorang datuk, saya cerita dalam YouTube, ulang tak apa. Saya pergi rumah dia. Rumah dia ni ruang tamu besar ini. Dia jemput saya pergi jadi imam solat hajat. Saya pergi semayang maghrib, habis semayang maghrib, usalli fardal maghribi tu, Allahu akbar. Biasalah semayang pejam mata. Nak alhamdulillahi rabbil alamin. Rupanya ruang tamu tu di bawah ialah kolam ikan. Kayanya kolam ikan ni. Saya tengah semayang tu buka mata, alhamdulillah, tiba-tiba ikan aropana. Zup! Saya pun Ar-Rahmanur. Terkejut saya. Kan? Iyyaka na'budu, dia patah balik. Zup! Iyyaka na'budu. Tak pernah tengok ikan di bawah ni. Allahu akbar. Habis solat hajat, saya kata, Datuk, saya nak terberak tu, nak pergi tandas sekejap. Rumah dia hampir dekat berapa bilik, 50 bilik dah silap. Ustaz jalan terus, tandas di hujung. Nak sampai dekat tandas tu dekat 10 bilik. Lalu buka lagi. Tengok hujung, tak ada tandas. Kata tandas, Datuk ni tipu aku lah. Mentang-mentang aku orang susah. Saya tengok sebelah ada bilik bibi. Bibi, mana tandas? Pak Ustaz nak masuk tandas kah? Ya. Mana tandas? Tandasnya di depan. Enggak ada. Tandasnya pakai sensor. Sensor tak? Sensor. Pak Ustaz berdiri aja, nanti dia buka. Saya pun berdiri. Zup. Kita pun bila dah berdiri dia buka, kita patah balik dia tutup. Kita berdiri dia buka, aku patah balik tutup. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Lain kali masuk. Cermin semua. Bila cermin, kakak buat apa? Orang tawa kata belet tu. Lepas tu buka. Jangan bayanglah tuan-tuan. Apa saya buka? Terus duduk melepas. Tengok cermin. Ada satu cermin nampak bibi. Allah, bibi tu tengok. Jam. Kita pun tarik seluar balik, buka pintu. Bibi, ya Pak Ustaz. Bibi nampak saya ya? Enggak nampak. Pak Ustaz nampak saya. Saya enggak nampak. Oh, alhamdulillah. Ingat dia nampak jam tuan-tuan.
Saya pun duduk konsentrate. Penantian penuh penyiksaan. Habis-habis cari paip air nak basuh tak ada. Apa punya tandas punya cantik cermin, nak basuh pun tak ada. Takkan nak pakai calik? Rupanya pakai sensor, tuan-tuan. Saya tengok ada lampu merah, saya pun buat macam ni, syup, dia keluar tembak daripada bawah, cum. Jadi saya tak payah gosok, golek ya. Buat kali kedua lagi laju, buat kali ketiga tembus bunggong. Habis-habis saya kata, hebat. Kita pun pakai-pakai keluar, Datuk, semua sensor. Berapa tandas ni buat Datuk? 250,000. Masya Allah, tandas 250,000. Ni rumah Datuk ni berapa? 20 juta. Masya Allah. Ustaz, rumah saya 20 juta, tandas 250,000. Ustaz, saya panggil ustaz datang semahyang ni buat ruqyah. Kami dah tak boleh tidur dalam rumah ni, satu keluarga 2 minggu dah Ustaz. 2 minggu tak boleh tidur dalam rumah. Tu Datuk tidur mana? Tidur dalam Velfire. Rupanya rumah itu bukan satu kebahagiaan. Sebab tu tuan-tuan, wahai tuan-tuan yang duduk kampung Seri Aman ni, saya masuk, saya ingat orang sini orang yang lekeh, orang tak ada duit. Rupanya tengok banglo semua kaya. Tapi tu 200,000 hutang lagi masjid ni. Apa?